Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya kerana masih lagi mengurniakan pada kita kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali bagi kelas tadabbur kita pada petang ini. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula bagi ayat yang kepada ayat yang ke-11. Betul ke? Ayat 11 kan? Ke-11 dah. Kita dah masuk sikit ayat 11 ke? Sekejap ya. Dah masuk ayat 11. Dah masuk kan? Cuma tak habis lagi kan? Tadabbur yang ketiga belum lagi rasanya. Betul. Okey, kita masuk sambungan poin yang ketiga bagi ayat yang ke-11 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ke-11 itu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Ta'ala telah menyelamatkan golongan-golongan orang-orang yang abrar itu daripada segala keburukan pada hari kiamat tersebut, dan Allah mengurniakan pada mereka cahaya wasurura dan kegembiraan. Jadi perkara yang ketiga yang boleh kita ambil daripada ayat 11 ini, dua kemuliaan bagi orang beriman pada hari kiamat. Ada dua bentuk kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka pada hari kiamat. Sebenarnya banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah kurniakan kepada mereka. Tetapi dalam banyak kurniaan-kurniaan itu Allah Ta'ala hanya menyebutkan dua daripadanya. Kenapa? Disebabkan kerana dua anugerah dan kemuliaan ini yang paling diperlukan oleh manusia apabila menjelangnya hari kiamat. Kerana bila menjelang hari kiamat, kurniaan inilah yang didambakan dan yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Ya, yang pertamanya adalah cahaya. Kerana setiap orang yang berada pada hari akhirat, mereka akan berhajatkan kepada cahaya. Kenapa? Disebabkan hari kiamat itu adalah hari yang amat gelap. Hari yang gempita kegelapannya, hari di mana manusia memerlukan cahaya daripada iman dan amalannya untuk menyelamatkan ia daripada bahaya, kesusahan, kesulitan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat tersebut. Jadi sebab itu mereka memerlukan cahaya. Terutamanya cahaya yang mereka perlukan di padang mahsyar. Kerana dengan cahaya yang bersinar di padang mahsyar itu menyebabkan mereka boleh dikenali oleh Nabi SAW, dan untuk membolehkan mereka mendapatkan rayuan memohon syafaat Nabi SAW. Kerana dengan cahaya itu juga mereka akan mendapat kemuliaan pada hari mahsyar daripada mereka diletakkan di bawah terik kepanasan matahari. Dengan cahaya itu juga mereka memperbolehkan kemudahan untuk menyeberangi titian sirat yang padanya gelap gelita, yang tidak nampak laluannya, bahkan di bawahnya terdapatnya api neraka Allah yang menyambar. Maka disebabkan kerana itulah manusia berhajatkan kepada cahaya-cahaya ini,
Maka kerana itu kemuliaan inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Di antaranya adalah Allah sempurnakan baginya cahaya itu. Allah Taala sempurnakan baginya cahaya itu. Jadi yang pertama, Allah beri cahaya yang sempurna. Bagaimana untuk kita melihat kesan daripada cahaya itu? Bagaimanakah kesan daripada cahaya itu? Yang pertama, cahaya itu terkesan daripada kesan air wudu. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawasanya baginda menyuruh kita untuk melakukan ghurrah dan tahjil. Ghurrah dan tahjil. Ghurrah dan tahjil ini maknanya melebihkan basuhan anggota wudu. Melebihkan basuhan anggota wudu. Melebihkan basuhan anggota wudu. Ia adalah memberi kesan kepada cahaya yang sempurna. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah baginda dapat mengenali kita adalah melalui min atharil wudu, disebut dalam sebahagian hadis, iaitu daripada kesan-kesan air wudu tersebut. Yang kedua adalah melalui kesan sujud. Dikenali adalah melalui kesan sujud. Anggota sujud kita yang 7. Maka melalui anggota sujud kita itulah juga dapat dikenali seseorang itu pada hari kiamat, keimanannya, dan juga dengan cahaya itulah menjadikan asbab untuk mendapatkan ia akan kemuliaan, iaitu kesan daripada sujud, yakni pada 7 anggota sujud. Sebab itulah Nabi SAW menyuruh kita supaya menyempurnakan 7 anggota sujud ini apabila kita sujud. Apabila kita sujud, maka disuruh kita menyempurnakan 7 anggota sujud itu. Kerana dengan 7 anggota sujud itu akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas api neraka untuk membakarnya ataupun untuk menyambarnya. Ini ada disebutkan di dalam beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan innama harramallahu 'alan nar an ta'kula min atharis sujud. Sesungguhnya Allah Taala akan mengharamkan ke atas neraka itu daripada membakar ataupun menyeksa anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya anggota sujud juga termasuk di antara bahagian yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Selain daripada itu, dia juga akan mengeluarkan cahaya kepada mereka yang beriman. Yang seterusnya adalah amal soleh yang ikhlas. Amal soleh yang ikhlas. Setiap amal soleh ini juga dia akan memberikan cahaya kepada tuannya itu pada hari kiamat. Tetapi dengan syarat amal soleh yang mengeluarkan cahaya itu bergantung kepada nilai keikhlasan seseorang di dalam mengerjakan amalan. Maknanya ada orang dengan amal solehnya itu, dalam kata-kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyatakan ada orang yang datang pada hari kiamat, cahaya daripada amal solehnya itu sebesar gunung.
Ada yang cahayanya seperti cahaya matahari. Ada yang cahayanya adalah dengan sebesar pokok. Ada yang cahayanya sebesar kadar ibu jarinya. Maksudnya cahayanya tidak kuat, cahayanya tidak terang kerana dia bergantung kepada amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang itu pada hari kiamat. Ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Hadid ya, pada ayat yang ke-28. Begitu juga ayat yang ke-19 dalam surah Al-Hadid. Kata Allah, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Apa kata Allah Taala? Adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan para rasulnya, mereka itulah orang-orang yang membenarkan keimanannya dan para syuhada di sisi Tuhan mereka. Perhatikan apa Allah berikan pada golongan ini. Lahum ajruhum, bagi mereka ganjaran pahala di sisi Allah, wa nuruhum, dan Allah akan mengurniakan bagi mereka cahaya. Maknanya amal soleh yang ikhlas itu juga akan diganjari dalam bentuk pencahayaan. Cahaya yang Allah berikan kepada pelakunya pada hari akhirat kelak nanti. Sama juga pada ayat 28 Al-Hadid itu, yang mana Allah menyatakan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rusulihi, berimanlah kamu kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan bagi 2 kali ganda rahmat Allah kepada kamu jika kamu beriman dan bertakwa dan ikut Nabi. Satu rahmat Allah ketika di dunia, satu rahmat Allah ketika di akhirat. Kemudian Allah kata apa? Wa yaj'al lakum nura, dan Allah telah menjadikan bagi kamu dengan mengikut rasul itu cahaya. Jadi sebab itu dengan kesan amal soleh, antara amal soleh itu kita ikut sunnah Nabi SAW, kita mengikut petunjuk Nabi SAW, maka itu menjadi asbab untuk kita mendapatkan cahaya di hari akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang mendapatkan cahaya bersinar wajahnya, pencahayaan pada wajahnya itu pada hari kiamat, setelah mana mereka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Okey, apakah dalilnya daripada ayat Al-Quran? Kita tengok di dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan pada ayat 22 hingga 23. Wa wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah-wajah orang-orang yang beriman itu pada hari kiamat akan nadhirah, akan bercahaya. Kenapa mereka boleh bercahaya wajah mereka? Ila rabbiha nadhirah, kerana kegembiraan mereka untuk melihat Tuhannya di dalam syurga. Jadi di antara kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah dengan Allah Ta'ala mencahayakan wajahnya atas asbab kerana mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu setiap kali ahli syurga melihat zat Allah, menatap wajah Allah, maka wajah mereka akan bertambah sinarnya, keindahan wajah mereka akan bertambah serinya. Ini antara kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada golongan orang-orang al-abrar di dalam surah Al-Insan ini. Baik, apakah bentuk
ganjaran kurniaan kemuliaan yang kedua yang Allah bagi. Yang pertama cahaya, itu tanda kemuliaan pertama. Kemuliaan yang kedua yang Allah beri kepada mereka ini adalah kegembiraan dan ketenangan. Kegembiraan dan ketenangan. Ya, kegembiraan dan ketenangan. Baik. Apakah kegembiraan dan ketenangan yang Allah Ta'ala anugerahkan itu? Ya, kepada apa yang disebutkan kepada orang-orang golongan al-abrar, ya, kepada golongan al-abrar. Pertama, kegembiraan dan ketenangan yang Allah berikan kepada mereka di kala mana mereka itu menerima buku suratan amalan dengan tangan kanan. Ketika mana mereka menerima buku suratan amalan dengan tangan kanan. Mana ketika mana malaikat menyerahkan buku suratan amalan dengan tangan kanan, lalu mereka menerimanya pun dengan tangan kanannya, maka mereka mendapat ketenangan dan kegembiraan ketika itu. Ya, pada ketika itu Allah campakkan ketenangan dan juga kegembiraan di dalam jiwa golongan al-abrar ini. Ya, ini kita boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala gambarkan di dalam surah Al-Haqqah pada ayat 19. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun mereka yang diserahkan buku suratan amal dengan tangan kanannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan berkata, ha'umu qra'u kitabiyah. Ambillah bukuku ini dan tengoklah dan bacalah kerana aku bergembira dengannya. Nah, ini kegembiraan yang Allah campakkan. Ini kemuliaan yang kedua. Setelah Allah memberikan cahaya, antara nikmat kedua yang Allah anugerahkan adalah Allah Ta'ala memberikan ketenangan dan memberikan kegembiraan itu dengan buku yang diterima oleh mereka. Sebahagian para ulama mengatakan apabila mereka menerima buku tersebut, pada buku itu tertulis padanya, ya, pada buku itu tertulis padanya amalan yang diredai dan amalan yang diganjari. Maknanya setiap apa yang kebaikan yang ada pada buku yang tertulis dalam bukunya itu dituliskan padanya amalan yang diredai dan amalan yang diganjari oleh Allah. Setelah Allah berfirman, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyatan. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu meredainya dan Allah Ta'ala meredai ke atas kamu. Bagaimana mereka mengetahui Allah redha pada mereka? Sebagian ulama mengatakan adalah setelah mereka melihat pada buku suratan amal mereka itu tertulisnya amalan yang diredai dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, hisab yang mudah. Antara kegembiraan dan ketenangan, ya, antara kegembiraan dan ketenangan yang diperolehi oleh ahli-ahli golongan abrar ini adalah mereka mendapat hisab yang mudah. Mereka mendapat hisab yang mudah. Ya, maknanya mereka itu bila mendapat hisab yang mudah, mereka akan menjadi tenang, mereka akan menjadi gembira apabila Allah memudahkan penghisaban ke atas mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya antara bentuk ketenangan yang Allah beri kepada golongan yang beriman itu apabila Allah memudahkan hisab mereka. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik, yang ketiganya diterima amalan dan diredainya.
Ini seperti mana yang saya sebutkan tadilah berdasarkan firman Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Baik. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya antara bentuk kegembiraan dan ketenangan yang dihadapi oleh orang-orang beriman itu, selain daripada hisab yang mudah, terima buku dengan tangan kanan, amalan mereka diterima dan mereka diredai. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala minta maaf, di mana dalam sebuah hadis ada menyebutkan tentang apabila Allah Ta'ala meridai akan hamba-hamba Allah Ta'ala itu di hari kiamat. Ya. Keredaan Allah Ta'ala itu pada hari kiamat. Ini umpamanya disebutkan di dalam sebuah hadis. Dalam satu hadis yang disebutkan, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Ini antara ketenangan dan redha Allah. Apabila Allah Ta'ala telah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka yang bakal dimasukkan ke dalam syurga itu. Bila Allah dah putuskan, yang ni masuk syurga, yang ni masuk neraka. Jadi sebelum mereka yang Allah putuskan masuk ke syurga itu, kita kena faham, bukan semua yang telah diputuskan masuk syurga dia boleh terus masuk syurga. Kerana dalam hadis menyebutkan seseorang itu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga sehinggalah Nabi SAW menjadi insan yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga, dan pintu syurga tak akan dibuka melainkan dengan Nabi SAW. Jadi bila mereka tunggu, bila Nabi SAW dah masuk ke dalam syurga, mereka pun bergerak masuk ke dalam syurga, tapi sebelum nak masuk syurga tu, Allah panggil ahli syurga ini. Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian sudah mendapat redha aku? Maka jawab ahli syurga, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Ahli syurga yang bakal masuk syurga berkata, ya Allah, memang kami dapat menginginkan redha-Mu, dan antara tanda redha kamu yang kami telah kecapi adalah apabila Engkau memberikan pada kami sesuatu yang Kau tidak pernah berikan kepada hamba-hamba-Mu yang lain ketika di dunia. Yang dimaksudkan di sini, Allah dah teduhkan mereka daripada panas, Allah letakkan mereka di arash, Allah mudahkan hisab mereka, Allah serahkan buku mereka dengan tangan kanan. Ini maksud dia. Tapi setelah itu kata Allah, ana u'tikum afdala min dzalik. Allah kata tak. Aku ingin berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada semua itu. Sesuatu yang lebih baik daripada semua itu. Maka ahli syurga berkata, apakah ia wahai Tuhan? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, mulai hari ini, kata Allah, maknanya kamu akan masuk ke syurga kan, mulai hari ini aku akan sentiasa meredai atas segala apa perbuatan, perkataan dan amalan kamu, dan aku tidak akan memurkai kamu selama-lamanya. Dan aku tidak akan memurkai kamu selama-lamanya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya antara kegembiraan yang paling besar bagi ahli syurga itu bukanlah kerana mereka dapat masuk ke dalam syurga Allah,
tapi yang lebih menggembirakan bagi mereka adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala meredai setiap apa yang telah mereka lakukan ketika sepanjang mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sepanjang mereka berada dalam syurga Allah Taala itu, maka Allah Taala meredai atas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya benda yang paling beruntung, yang paling besar adalah merupakan redha Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, diberatkan amalan kebaikan. Ini antara kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan, iaitu apabila Allah Ta'ala memberatkan timbangan amalan kebaikannya berbanding daripada amalan kejahatannya. Allah Ta'ala berikan amalan kebaikannya itu lebih daripada beratkan amalan kebaikannya itu berbanding kejahatannya. Kemudian yang seterusnya, dipercepatkan perjalanan siratnya. Dipercepatkan perjalanan siratnya. Dipercepatkan perjalanan siratnya. Yang terakhir, dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan ahlinya, maknanya bersama dengan keluarganya atau di kalangan orang-orang beriman yang lain yang mengenalinya. Baik, seterusnya kita tengok ayat yang ke-12. Allah Ta'ala menyebutkan وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kerana kesabaran mereka, yakni mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurganya dan juga dengan sutera, persalinan pakaian yang bertukar-tukar daripada sutera. Ini antara apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan balasan atas kesabaran yang telah dilalui oleh golongan-golongan al-abrar. Maksudnya selain daripada Allah selamatkan mereka daripada kesusahan dan kesulitan dan musibah ketika di mahsyar, antara ganjaran tambahan yang Allah anugerahkan pada mereka di atas kesabaran mereka di dunia dahulu, maka Allah berikan tambahan kepada mereka lagi dua kenikmatan. Tadi kita dah sebut dua kemuliaan. Satu, kemuliaan cahaya. Dua, kemuliaan kegembiraan. Tapi kali ini Allah tambah lagi dua. Tambah lagi dua sebagai tadi kemuliaan. Ini ganjaran. Tadi Allah bagi dua kemuliaan. Kali ini Allah sebut dua kenikmatan dan ganjaran yang Allah kurniakan pada mereka. Yang pertama, Allah anugerahkan bagi mereka syurga, dan yang keduanya Allah Ta'ala anugerahkan bagi mereka sutera. Kenapa Allah sebut sutera? Kerana menunjukkan sutera adalah merupakan gambaran kepada kemegahan, gambaran kepada kekayaan, sehingga kan pakaian mereka itu sutera, pakaian dalam mereka sutera, pakaian luar mereka sutera, tempat alas pembaringan mereka sutera, dan semuanya Allah Ta'ala jadikan daripada sutera untuk mereka. Ini adalah sebagai simbol, simbol kepada kemegahan dan simbol kepada kekayaan. Maka disebabkan kerana itulah Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan sutera, walhal dalam syurga ada bermacam lagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang lain, tetapi Allah Ta'ala menyebutkan sutera dekat sini adalah sebagai gambaran simbolik Allah, gambaran simbolik kepada kekayaan dan kemegahan itu. Hilang pula. Sekejap Okey, baik. Okay, sekarang kita tengok tadabbur yang pertama daripada ayat ke-12.
yakni tingkatan sabar dan darjat sabar. Tingkatan sabar dan darjat sabar seperti mana yang telah dibahagikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, beliau mengatakan sabar atas ketaatan. Ini sabar dalam mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam mengerjakan suruhan Allah. Ini tingkatan kesabaran yang pertama. Tingkatan kesabaran yang pertama. Yang kedua adalah sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat. Sabar untuk menjauhi perbuatan kemungkaran dan juga maksiat. Ini juga termasuk di antara darjat tingkatan kesabaran yang kedua. Bila seseorang tu dapat menahan dirinya daripada mengerjakan kemaksiatan dan juga daripada mengerjakan perbuatan dosa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap nikmat. Antara tingkatan sabar lagi adalah apabila Allah Ta'ala kurniakan kemampuan kepada hamba Allah Ta'ala itu untuk dia dapat bersabar menguruskan setiap anugerah nikmat Allah Ta'ala kepadanya, supaya dia boleh menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur dan dia tidak berlaku kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini juga tingkatan sabar yang ketiga, iaitu sabar yang melahirkan kesyukuran. Yang pertama, sabar yang melahirkan ketakwaan. Yang kedua, sabar yang melahirkan ketakutan, menyebabkan dia takut sebab itu dia meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar yang melahirkan kesyukuran. Sebab itu benarlah kata-kata kata-kata Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu an, di mana Abu Darda mengatakan as-sabru jama'ul khair. Kata Abu Darda, sesungguhnya sifat sabar itu, kata Abu Darda, sesungguhnya sifat sabar itu menghimpunkan segala sifat-sifat yang baik. Menghimpunkan segala sifat-sifat yang baik. Maknanya daripada sabar itulah dia mencetuskan segala sifat-sifat yang baik untuk seseorang itu dihiasi dengan sifat tersebut. Maka sebab itu pentingnya kita memiliki sifat sabar, kerana jika seseorang itu memiliki sifat sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik ke dalam dirinya pelbagai lagi sifat-sifat kebaikan yang lain. Maknanya Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam dirinya sifat-sifat kebaikan yang lain. Baik. Kemudian yang seterusnya iaitu sabar yang melahirkan sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah. Tapi saya letak kat situ yang pertama. Maknanya respon kesabarannya kali yang pertama ketika ia berhadapan dengan musibah itu. Ketika dia berhadapan dengan musibah itu. Kerana di dalam hadis Nabi SAW baginda menyatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ukurannya adalah ketika kali yang pertama dia ditimpa musibah tersebut. Kali pertama ketika dia ditimpa musibah tersebut. Maknanya kalau kita nak menilai tahap kesabaran seseorang itu, kita menilai kesabarannya itu adalah berdasarkan kepada apakah reaksinya, apakah respon dia ketika kali pertama dia tertimpa musibah dan ujian tersebut. Kalaulah sekiranya
Ini darjat kesabaran yang paling tinggi lah. Bukannya kita cakap kalau orang tu kena musibah setelah berlalu sehari, setelah berlalu seminggu, setelah berlalu sebulan, atau mungkin bertahun, barulah dia kata alhamdulillah saya dah boleh sabar, saya dah boleh redha. Apakah kita nak kata dia ni orang yang tak sabar, atau dia ni tak dapat pahala atas musibah yang Allah timpa padanya? Tak. Dia tetap dikategorikan orang yang sabar. Dia tetap mendapat pahala di atas kesabarannya, atas ujian yang menimpanya. Tetapi kita membicarakan tentang darjat sabar yang paling tinggi. Darjat sabar yang paling tinggi itu, kali pertama dia tertimpa musibah itu, dia boleh sabar dalam keadaan dia redha dengan musibah tersebut. Ini yang saya tuliskan di situ dalam kurungan, musibah ketika saat pertama kali menimpa ke atasnya, jika dia boleh sabar dan dia boleh redha, ini sabar yang melahirkan keredaan. Sabar yang melahirkan keredaan. Melahirkan keredaan atas takdir Allah. Sabar yang melahirkan sangkaan yang baiknya ia kepada takdir Allah. Ini adalah darjat yang paling tinggi. Sebab tu saya ada bawa di bawah ni ada sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, mengatakan apabila Ibnu Umar bertanya kepada Nabi SAW tentang sabar, maka baginda menjawab as-sabru arba'atun. Kata baginda, sabar itu ada 4 jenisnya. Pertama, awwaluha as-sabru inda sadmatil ula. Yang pertama, tingkatan darjat sabar yang tinggi adalah seseorang itu boleh bersabar ketika mana kali pertama dia ditimpa musibah. Kali pertama dia ditimpa musibah, dia boleh redha, dia boleh sangka baik pada Allah, dia boleh tidak meratap, dan dia juga tidak mempersoalkan takdir Allah Ta'ala, maka ini adalah darjat yang pertama. Kemudian wasabru ala ada'il faraid. Orang yang bersabar dalam mengerjakan perkara-perkara yang Allah fardukan ke atasnya. Ini kita dah bincang tadi, sabar atas ketaatan. Kemudian yang ketiga, wasabru ala ijtinabi maharimillah. Seseorang yang bersabar untuk menjauhkan diri daripada larangan Allah Ta'ala. Ini pun kita dah bincang tadi, tingkatan yang kedua. Yang ketiga, wasabru alal masaib. Orang yang bersabar di atas musibah. Jadi Nabi membezakan antara orang yang bersabar ketika ditimpa musibah dengan orang yang boleh redha ketika kali pertama ia tertimpa musibah itu. Ini lagi besar darjat dia. Kemudian yang seterusnya, sabar terhadap kejahatan dan kezaliman manusia. Sabar terhadap kejahatan dan juga kezaliman manusia. Maka ini juga menunjukkan kepada kita darjat dan tingkatan kesabaran yang tinggi. Bila seseorang itu dia boleh sabar dengan kejahatan manusia, dengan kezaliman manusia, dengan keburukan manusia, dan pelbagai lagi bentuk kejahatan-kejahatan itu, bila dia boleh bersabar dan dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, maka ini menunjukkan kepada kita seseorang yang memiliki darjat kesabaran yang amat tinggi. Darjat kesabaran yang amat tinggi. Seperti mana dalam surah Fussilat Allah Ta'ala ada menyebut, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk, kata Allah Ta'ala. Jika orang tu berbuat buruk kepada kamu, balaslah balik keburukannya itu dengan kebaikan. Ini orang yang sampai darjat kesabaran terhadap kejahatan manusia ini. Sabar yang jenis macam ini adalah sabar yang melahirkan sifat akhlak yang mahmudah. Sabar yang melahirkan akhlak yang baik. Sebab tu kalau kita boleh latih
diri kita, improve diri kita. Sifat sabar ni antara salah satu sifat yang boleh menambah baikkan peribadi kita. Yang seterusnya, sabar dalam beristiqamah. Sabar di dalam beristiqamah. Makna sabar dalam beristiqamah itu adalah bila seseorang berbuat kebaikan, bagaimana dia nak bersabar supaya dia boleh kekal dalam meneruskan kebaikan yang dia lakukan. Ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat terakhir dalam surah Ali Imran, ketika mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kemudian wasabiru, dan teruslah kamu berada dalam kesabaran. Dan teruslah kamu berada di dalam kesabaran. Maknanya bukan sekadar Allah suruh kita bersabar, tapi Allah Ta'ala menyuruh kita kekal dalam kesabaran. Apa makna kekal dalam kesabaran? Maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita kekal istiqamah di dalam kebaikan yang kita lakukan. Ini kesabaran yang melahirkan sifat istiqamah. Kesabaran yang melahirkan sifat istiqamah. Ini kesabaran yang luar biasa juga, kesabaran yang utama. Dan yang terakhir iaitu sabar di dalam bermujahadah. Sabar di dalam bermujahadah. Ini juga antara bentuk kesabaran yang tinggi. Apabila seseorang itu dia boleh bersabar di dalam dia melawani nafsunya. Apabila dia nak menundukkan nafsunya, dia hendak melemahkan keinginan nafsunya, melawan tipu daya syaitan dan sebagainya, maka ini adalah isyarat dan tanda orang yang mencapai kepada darjat kesabaran yang membawa kepada sifat mujahadah. Sabar yang membawa kepada mujahadah. Sabar yang membawa kepada mujahadah ini juga adalah merupakan sabar yang berada pada tingkatan yang tinggi. Sabar yang berada di dalam tingkatan yang tinggi. Baik. Ini saya disebut makna. Apa maksud makna kat sini? Apakah maksud sabar? Tadi saya terlupa nak sebutkan tentang makna sabar. Ya. Apakah makna sabar? Makna sabar itu kata para ulama berdasarkan takrifan yang terpilih. Berdasarkan takrif yang terpilih yang saya ambil daripada himpunan takrifan di kalangan para ulama berkenaan dengan makna sabar adalah memperakui ujian Allah dengan sangkaan yang baik. Sabar itu adalah kita akui ujian ini daripada Allah. Contoh, Allah suruh kita taat kepadanya, itu ujian. Allah suruh kita tinggal larangan, itu ujian. Allah bagi kita nikmat supaya kita guna nikmat ni untuk kebaikan, itu ujian. Dan juga melarang kita gunakan nikmat itu untuk berbuat kejahatan, itu juga adalah ujian. Ya, demikian juga bila Allah datangkan musibah, itu ujian. Demikian juga bila Allah suruh kita bersabar menghadapi keinginan nafsu, bersabar menghadapi keinginan syaitan, maka itu juga adalah merupakan ujian. Jadi sebab itu sabar itu bila kita dapat memperakui yang itu semua adalah ujian daripada Allah, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi adalah sesuatu yang baik untuk kita supaya kita bersangka baik kepada Allah. Apa jua jenis ujian pun kita dituntut untuk bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, mengharapkan ganjarannya. Kita kena sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah. Mana bila kita diuji oleh Allah, bila kita dalam keadaan bersabar,
kita hanya mengharapkan nilaian upah dan kurniaan serta ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat orang yang bersabar. Ya. Maknanya bukanlah ketika dia bersabar tu dia mengharapkan imbalan daripada dunia, tetapi ketika dia bersabar itu dia mengharapkan imbalan daripada akhirat. Dan yang seterusnya, teguh dan tabah untuk menghadapinya. Maknanya sabar itu juga adalah orang yang tabah dan tekun dalam menghadapi ujian kesabaran itu tadi. Maknanya dia tekun, dia tabah dalam taat, dia tekun dan tabah dalam menjauhi kejahatan dan maksiat, dia tekun dan tabah di dalam bersyukur atas nikmat Allah dan sebagainya yang telah kita sebutkan takrifan dia, pembahagian darjat-darjatnya sebelum daripada ini. Kemudian kita tengok pengajaran yang kedua daripada ayat yang ke-12 ini, iaitu ganjaran bagi orang yang bersabar dan apakah kelebihannya. Dekat sini ada saya letakkan beberapa kelebihan dan ganjaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bagi orang-orang, yakni hamba-hamba Allah yang bersabar. Sebab dalam ayat itu Allah hanya sebut dua ganjaran, wajazahum bima sabaru. Allah hanya sebut dua ganjaran. Ganjaran pertama syurga, ganjaran yang kedua adalah sutera. Tapi di sini saya tambahkan sebenarnya banyak lagi ganjaran-ganjaran yang lumayan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang sabar. Baik, yang pertama digandakan. Pahala yang digandakan tanpa hisab mengikut nilai dan kadar sabarnya. Apa makna ganjaran tanpa hisab? Maknanya sabar adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak ada hisab. Apa makna tidak ada hisab? Tak boleh untuk dinilaikan. Kerana nilai sabar itu berbeza antara seseorang dengan seseorang yang lain mengikut tahap dan darjat kesabarannya. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar itu bighairi hisab. Allah Ta'ala akan sempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar itu adalah tanpa hisab. Ada ulama tafsir tanpa hisab ni adalah mereka yang lebih banyak musibah, mereka yang lebih banyak ujian, mereka yang lebih banyak mendapatkan kesukaran. Jika mereka boleh redha, mereka boleh tabah, mereka boleh bersangka baik kepada Allah dan sebagainya, maka Allah akan masukkan mereka dalam golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ada yang tafsir begitu. Tapi ada juga para ulama yang menafsirkan maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjari baginya pahala sabar itu sehingga tak boleh untuk diletakkan nilai. Ya, pahala sabar ni tak boleh nak diletakkan nilai. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau solat ada nilai dia, berapa kadar solat. Baca Quran berapa kadar pahala baca Quran. Tapi sabar tak boleh. Berapa jumlah dia? Allah sendiri yang akan meletakkan nilainya mengikut kadar kesabarannya. Mengikut kadar dan juga tahap kesabarannya. Inilah menunjukkan betapa besarnya kelebihan sabar. Sehingga Sufyan ibn Uyainah, salah seorang tokoh ulama daripada Syam, beliau mengatakan, dan juga daripada Mesir, beliau mengatakan bahawasanya antara amalan yang terakhir yang Allah Ta'ala hitung dan hisab ke atas hamba-hambanya itu di atas timbangan al-mizannya adalah pahala sabarnya. Lepas Allah dah timbang solat, dah timbang puasa, dah timbang zakat, dah timbang sedekah,
dah timbang haji dan sebagainya. Bila tengok amalan itu masih belum lagi mencukupi untuk melayakkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah, Allah akan perintahkan malaikat. Sedangkan Allah mengetahui, Allah akan tanya malaikat, apakah hamba-Ku ini pernah diuji oleh Aku ketika di dunia dahulu? Malaikat berkata, ya, bahkan ya Allah. Sedangkan Allah tahu. Maka apa Allah Ta'ala buat? Allah datangkan pahala sabarnya mengikut darjat tahap kesabarannya. Lalu Allah beratkan neraca timbangan amalannya itu tadi, kerana dah tak ada dah pahala-pahala yang dia boleh bekalkan untuk memberatkan timbangan amalan kebaikannya. Maka atas asbab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah kerana kehebatan darjat sabar. Baik, yang kedua. Allahu Akbar. Yang kedua adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Ganjaran yang kedua bagi orang yang sabar ini dalam semua tingkatan darjat sabar yang telah kita bincangkan, cara nak dapat cinta Allah adalah dengan sabar. Siapa yang nak tergolong di kalangan orang yang dicintai oleh Allah, maka hendaklah dia menjadi orang yang sabar. Ya, menjadi orang yang sabar. Jika dia menjadi orang yang sabar, maka insya-Allah dia akan dicintai oleh Allah. Lebih banyak dan tinggi darjat kesabarannya, maka lebih tinggilah kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap dirinya. Yang seterusnya, sentiasa dalam jagaan Allah. Kelebihan orang yang sabar ini adalah Allah Ta'ala sentiasa menjadikan ia berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berdasarkan kepada firman Allah, wallahu ma'as sabirin. Allah itu sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Apa makna bersama? Maknanya bukan Allah duduk sebelah kanan dia, duduk pergi ikut dia pergi ke mana-mana. Maksudnya dia sentiasa berada dalam perlindungan dan pengawasan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila seseorang berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya-Allah dia akan terselamat daripada kesesatan, kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Ini kelebihan orang-orang yang bersabar. Kemudian yang seterusnya adalah sebaik-baik kurniaan dan pemberian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyatakan, wa khairu al-mawdu' alladhi u'tiya bikum as-sabru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurniaan dan pemberian dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya itu adalah apabila Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kesabaran. Bila Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kesabaran. Maka ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam banyak-banyak pemberian yang Allah beri kepada kita dan dalam banyak-banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sabar. Maknanya bila Allah berikan pada kita sifat sabar, itu adalah jauh lebih baik daripada Allah Ta'ala memberikan kita dunia dan seisinya. Ya, dan seisinya. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya anugerah sabar. Sebab itulah Nabi Ismail alaihissalam mohon kepada ayahnya supaya menyembelih baginda dan menyempurnakan perintah Allah kerana baginda ingin tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Ingin tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Ya. Baik.
Yang kelima, kemanisan iman. Yang kelima adalah kemanisan iman. Baik, yang dimaksudkan kemanisan iman ini adalah asbab untuk seseorang itu mendapat kemanisan iman adalah dengan cara seseorang itu bersabar. Ya, seseorang itu bersabar di atas segala kurniaan, ujian dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka barulah Allah Taala akan mengurniakan kepada mereka halawatul iman ataupun kemanisan iman. Ini berdasarkan firman Allah. Allah menyatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, bersabarlah kamu, meminta tolonglah kamu dengan kesabaran dan juga salat. Meminta tolonglah kamu dengan kesabaran dan juga salat. Ya. Kenapa? Kerana solat ini sukar untuk seseorang itu mendapatkan kesempurnaan atau kelazatannya atau kekhusyukannya melainkan bagi orang-orang yang bersabar. Sebab itulah Allah perintahkan kita untuk bersabar dan juga untuk sentiasa memelihara akan salat. Kerana sabar dan salat ini menunjukkan di antara salah satu daripada perbuatan yang membantu kita untuk mendapatkan khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Yang di mana khusyuk itu sebahagian ulama tafsir menafsirkan maksudnya adalah kemanisan dalam mengerjakan ibadah. Ya, kemanisan di dalam mengerjakan ibadah. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh sekadar itu untuk petang ini. InsyaAllah kita akan sambung semula pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima Waalaikumsalam. kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima